Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kes kita pada kali ini bagi saya tragis juga. Bayangkan kalau ada seorang janda beranak satu, dah putus harapan dah dengan lelaki. Nak fokus dengan kerjaya dia je, dengan masa depan dia dan nak besarkan anak dia. Dan tiba-tiba muncul pula seorang lelaki budiman ni yang sanggup ni terima dia seadanya atas nama cinta. Tapi di sebalik kata-kata cinta lelaki ni, sebenarnya tersimpan beribu jerat yang akan buatkan hidup dia menderita lepas ni. Itu yang takut kan? Cuma sebab terpaksa, dia tetap juga teruskan hubungan dengan lelaki ni. Sampaikan last kali lelaki ni bertindak kejam untuk bunuh dia dan juga ibu kandung dia. The end. Kan dah lengkap dah, satu sinopsis yang cukup lengkap kan? Apa lagi yang kita nak dengar? Okeylah, cerita ni sangat menarik dan banyak yang kita boleh ambil, yang kita boleh jadikan pengajaran dalam cerita kali ni. Jadi stay tune, korang kena dengar cerita ni sampai habis, okay? The end tadi tu tak di end mana lah. So dah sedia? Jom kita mula. Okey, pada tahun 2011 yang lalu, dekat Syria sana ada berlaku perang saudara. Yang mana negara Syria masa tu dah tak berapa nak selamat dah untuk ditempati. Tambah-tambah lagi untuk wanita dan juga kanak-kanak. Jadi dalam masa yang sama, ramailah yang cuba keluar daripada Syria kan. Jadi masa tu adalah beberapa negara Eropah ni yang tolong. Diorang benarkan rakyat Syria ni untuk berhijrah ke negara diorang dan menetap dekat sana. Katanya lebih kurang 11 juta rakyat Syria ambil peluang ni untuk keluar daripada negara diorang. Jadi antara yang berhijrah tu termasuklah salah seorang wanita cantik yang bernama Ranim Audeh. Kalau kita tengok gambar dia ni, memang cantik sangat orangnya. Elok gitu. Dia dah berkahwin, dah ada anak seorang dah pun. Tapi rumah tangga dia tak kekal lama dan dia orang bercerai dan bekas suami dia tu orang Syria juga. Jadi masa tu dia orang ada seorang anak lelaki. So bila dah bercerai tadi, anak lelaki dia ni ikut Ranim. Jadi bila dah ada peluang dah untuk berhijrah, dia pun ambil je lah peluang tu kan. Mungkin juga dipikir nak buka buku baru. Jadi masa tu, dia pun berhijrah ke Birmingham di England. Sebab sebenarnya mak kandung dia ni tinggal dekat Birmingham sana. Dan mak kandung dia ni namanya Kaula. Jadi sebenarnya daripada kecil lagi, mak dia dengan ayah dia dah bercerai. Jadi mak dia ni berpindah ke Birmingham dan katanya diorang memang ada saudara mara juga dekat sana. Jadi si Ranim ni dibesarkan oleh ayah dia dekat Syria. Lepas maknya berpindah dekat sana, maknya dia pun dah berkahwin lain dah ada keluarga lain dah. Dan macam saya cakap tadi, saudara mara dia orang pun ramai juga yang tinggal dekat sana. Nenek dia pun ada dekat sana juga. Malah mereka tinggal dekat Birmingham tu dah berbelas-belas tahun. So bukanlah setahun dua je baru pindah kat sana. Jadi tempat tu bukanlah asing bagi dia orang. Macam yang saya cakap tadi, dekat Birmingham tu maknya pun dah berkahwin lain. Dia dah berkahwin dengan Muhammad Salim dan dia orang dapat beberapa orang anak. Masa tu Ranim dia happy sangat sebab ialah dah lama dah berpisah dengan maknya. Jadi itulah masa-masa dia untuk tebus balik rindu dengan mak dia. Dalam masa yang sama dia dapat luangkan masa dengan family belah mak dia, dengan nenek dia, mak saudara dia. Dan memang selalunya dia akan spend time dengan mak kandung dia. Dia memang rapat sangat dengan mak dia. Dalam masa yang sama, dia daftarkan diri dekat salah sebuah universiti yang ada dekat sana dan dia belajar bahasa English. Dia kan ada anak. Dia nak bagi kehidupan yang elok untuk anak dia. Jadi dia sendiri pun kena bina kerjaya lah kan. Baru boleh nak tampung anak dia. Cita-cita dia pada masa tu nak jadi seorang penyanyi. Katanya suara dia boleh tahan sedap juga. So step pertama yang dia perlu ambil, mestilah nak kena fasih dan juga faham bahasa English. Okey, dah daftar masuk ke universiti tadi. Dia mula kenal dengan seorang lelaki yang bernama Janbaz Tarin. Janbaz ni pun sama macam Ranim juga. Dia pun berpindah daripada Afghanistan ke Birmingham. Kononnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jadi masa tu, Janbaz ni pergi ke universiti yang sama, ambil jurusan bahasa English juga dan dia orang berdua mula kenal dalam kelas bahasa English tu lah. Janbaz ni juga, dia kerja dekat kedai serba neka milik pak cik dia, milik bapa saudara dia.
Cuma pelik tau si Jambas ni. Dia sebenarnya dapat berhijrah masuk ke England sebab dia tipu umur dia. Dekat dokumen tu sebenarnya dia bagi tahu yang umur dia 18 tahun. Jadi negara England tadi pun benarkanlah dia berhijrah. Bagi si Jambas ni masuk ke dalam negara dia sebab dia orang fikir yang Jambas ni bawah umur. Kononnya macam perlukan perlindungan macam gitulah kan. Sebenarnya pada masa tu umur dia dah 21 tahun. Cara masuk ke negara orang pun dia boleh tipu. Jadi yelah, faham-faham je lah kan. Benda besar tu tau dia boleh tipu. Masa mula-mula dia orang kenal ni pun, masa mula-mula si Jambas dengan Ranim ni kenal, pertama kali jumpa lah kan, Ranim ni tak adalah kata macam, wow handsome-nya dia tu, I keep falling in love to anyone, dia tak adalah macam tu tau. Ranim ni macam biasa-biasa je. Tapi Jambas, dia pergi cakap depan-depan muka Ranim tau. Dia cakap macam ni, kau pasti akan jadi milik aku. Cara dia cakap pun dah macam dominan dah. Jenis orang yang suka mendominasi orang lain. Tak tahulah mana dia dapat confident macam itu. Tak tahu dia beli kat mana, online ke mana, tak tahu. Jadi, sejak daripada pertama kali dia jumpa tu, dia selalu puji Ranim. Selalu bagi hadiah dekat Ranim, ambil hati Ranim, selalu call. Seolah-olah macam Ranim tu dah jadi girlfriend dia lah. Tapi Ranim, yelah tak layan kan, cakap sombong pula. Layan kan, makin menjadi-jadi. Masa tu, Ranim lebih pilih untuk fokus dengan kehidupan dia yang sekarang. Fokus untuk besarkan anak dia, fokus dengan kerjaya yang dia nak kejar pada masa tu kan, dan fokus dengan family besar dia. Yelah dia kan baru berjumpa dengan mak dia yang sekian lamanya dah berpisah. So dia tak dan lagi lah nak berfikir pasal cinta-cinta ni semua. Dia baru je lepas patah hati, baru je lepas bercerai. Tapi Jambas tetap juga berusaha sehabis mungkin untuk tawan hati Ranim. Tak putus asa dia tau. Malah dah macam maksa pula. Orang dah tak berapa nak layan dia dah. Dia pergi bagi lebih banyak hadiah. Bagi janji-janji manis. Selalu memuji. Macam gitulah, nampaklah dia tu macam lelaki yang baik. Dan masa tu, mungkin si Ranim ni pun macam nampak lah kan kesungguhannya si Jambas ni. So dia fikir, why not? Why not bagi orang tu peluang? Kenal hati budi masing-masing macam gitu. Cuma satu hal je yang dia tak tahu. Pada saat dia bagi je peluang untuk Jambas ni ada hubungan dengan dia, dah tak ada langsung. Tak ada langsung dah peluang untuk dia undur diri daripada hubungan ni. Dia kena teruskan hubungan ni sama ada dia suka ataupun tak. Tak ada kata putus tau. Okay, dalam tahun 2016 dia orang bercinta. Saling kenal hati budi masing-masing dengan lebih rapat. Awal-awal dia orang bercinta. Okay, semuanya okay. Jambas nampak macam seorang lelaki yang baik, lelaki yang budiman, tak kedekut. Lepas tu selalu sangat belanja sedara mara Ranim ni makan. Yelah bila dia orang keluar bersama je, Jambas yang akan bayar. Cuma dalam baik-baiknya pun, si Jambas ni tak ada segan silunya nak mengarah si Ranim ni untuk buat itu, buat ini, walaupun dekat depan-depan keluarga besar dia. Dan Ranim pula kena dengar dan kena patuh semua arahan dia. Jadi masa tu, semua keluarga Ranim ni macam perasan lah dengan perangai si Jambas ni suka sangat mengarah. Dan tak lama lepas tu, perangai Jambas ni makin menjadi-jadi tau. Dia jadi makin teruk dan perkataan teruk tu sendiri tak seteruk dia punya perangai tau. Perangai dia ni lagi teruk daripada perkataan teruk. Fikirlah sendiri. Masa tu, Jambas jadi makin mengongkong. Sampaikan ke mana je Ranim pergi, Ranim kena bagi tahu dia dulu. Dan kalau dia tak izinkan, Ranim tak boleh pergi. Pernah tahu Ranim lupa pergi bagi tahu si Jambas ni, dan lepas dia dah pergi tu, barulah si Jambas tahu rupa-rupanya dia pergi kat situ, kat satu tempat macam itulah kan. Dan masa tu dia orang gaduh besar tau. Gaduh pula tak adanya nak gaduh mulut je. Semua barang yang ada dekat sekitar dia akan jadi mangsa. Habislah dia pecahkan barang tu, dia rosakkan barang ni. Dah tu dia pergi pegang tangan Ranim kuat-kuat sampaikan tinggal bekas. Merah tangan orang tu. Dia punya sifat nak conquer orang tu sampai macam tu sekali tau. Elok je bercinta dengan apa, teddy bear ke apa. Suka hati nak buat apa kan. Ini anak orang kot. Okay, pada masa tu family Ranim ni pun dah tahu dah perangai Jambas ni macam mana. So diorang macam risau lah dengan Ranim. Diorang perasan yang Jambas ni layan Ranim macam seolah-olah macam hamba. Diorang pun dah cakap dah dengan Ranim yang diorang rasa macam Ranim tak sesuai kot dengan Jambas. Dan perwatakan Jambas tu tak akan buat Ranim bahagia lepas ni. Dalam masa yang sama juga, Jambas ni dia sangat-sangat perahsia tau. Dia tak banyak cakap sangat dengan family Ranim ni. Bila orang tanya sepatah, dia jawab sepatah. Tanya dua patah, dia tetap jawab sepatah. Macam nampak sangat lah yang dia nakkan anak orang, tapi dia tak nak familynya.
Tak lama lepas tu, tiba-tiba je Ranim boleh bagi tahu family dia yang dia nak menikah dengan Jambas. Masa tu semua family dia terkejut tau. Padahal diorang dah nampak dah hubungan diorang berdua ni takkan ke mana. Tapi macam mana boleh tiba-tiba je si Ranim bangkitkan isu pernikahan. Dah tu diorang pun tanyalah Ranim kan. Ahli keluarga ni tanya Ranim, betul ke ni keputusan kau ni? Betul ke kau nak kahwin dengan Jambas? Korang kan baru kenal. Ambillah masa sikit. Kenal dulu hati budi masing-masing. Tapi Ranim, dia tetap nak teruskan juga. Dah kalau itu yang Ranim nak, apa lagi yang family dia boleh cakap kan? So diorang pun ikutkan aja. Dah nak nikah silakan. Rupa-rupanya kenapa si Ranim ni boleh setuju untuk menikah dengan Jambas? Sebab Jambas ni dah ugut dah Ranim. Jambas cakap, kalau kau tak nak menikah dengan aku akan bunuh kau dan aku akan bunuh semua ahli keluarga kau. Jadi sebab Ranim takut dengan ugutan Jambas tu, so dia pun terpaksalah setuju untuk menikah. Tambah pula dia tak nak susahkan family dia dengan masalah dia. Yelah dia tak naklah sampai bahayakan family dia kan. Jadi sepanjang hubungan dia dengan Jambas, dia memang selalu diugut dengan macam-macam ugutan. So pada tahun 2016, mereka berdua sah bergelar suami isteri. Cuma pernikahan diorang ni tak didaftarkan di negara England. Jambas cakap apa? Tak apalah, tak daftar pun. Janji family kita dengan orang dekat sekeliling kita ni tahu yang kita dah menikah. Tapi pada hari pernikahan tu, family Jambas tak datang pun. Yang datangnya pakcik dia seorang je. Pakcik dia yang pemilik kedai seberneka tadi. Jadi Ranim ni pun macam pelik jugalah. Mana semua family kau kan? So family Ranim ni pun macam pelik jugalah. Mana semua family Jambas ni kan? Cuma diorang semua diamkan diri sebab katanya demi kebahagiaan Ranim. Peliknya lagi, Ranim sebenarnya tak pernah jumpa dengan ahli keluarga Jambas. Kecuali pakcik dia tu. Sekali fikir, mungkin family Jambas ni sebab jauh sangat tak? Yelah kan ada dekat Afghanistan sama mana kan? So jauh dah, macam mana nak jumpa? Kok ia pun boleh nak kenalkan melalui telefon ke? Nak bercakap-cakap dengan telefon ke apa kan? Perkenalkan diri, saya ni pakai menantu macam gitu. Tapi tak ada. Jambas memang tak pernah kenalkan Ranim dengan keluarga dia. Pelik dekat situ kan? Okey, pada hari pernikahan mereka tu, Ranim dia nampak macam bahagia je. Tapi sebenarnya family Ranim ni perasan yang ada benda yang tak kena dengan Ranim. Ya, pada hari pernikahan dia, lepas je dia akad nikah, si Jambas ni cakap macam ni dengan Ranim tau. Kau jangan buat hal dekat negara aku tak ada kata perceraian. Tak ada isteri yang tinggalkan suami. Kalau kau cuba tinggalkan aku akan bunuh kau dan aku akan bunuh keluarga kau. Lepas akad nikah tau. Itulah kata-kata yang paling sweet yang dia boleh ucapkan untuk isteri dia. Tak faham dah. Serius tak faham. Okey, lepas diorang dah menikah, diorang pindah ke apartmen yang Jambas ni tinggal. Masa duduk sana tu, lagi teruk tau. Macam yang kita semua fikir, kalau dulu sebelum jadi suami isteri lagi, diorang bergaduh macam balik-balik barang macam gitu kan. Tapi sekarang ni, dia makin berani. Dia selalu sangat pukul Ranim. Walaupun sekecil-kecil hal. Kalau suami isteri yang biasa, yang normal, kalau hal-hal kecil, biasalah kan. Minta maaf, lepas tu maafkanlah. Kalau dia tak, mesti kena punya. Dalam masa yang sama, Ranim dah makin jauh dengan family dia. Dia dah jarang sangat dah jumpa dengan family dia, melawat mak dia. Dan yang paling penting, dia larang keras kalau ada ahli keluarga dia untuk datang ke apartmen milik Jambas tu. Bukan milik yang dia sewa tu. Nampak tak? Betapa si Jambas ni tak nak si Ranim ada kena-mengena lagi dengan family dia. Jadi pada masa tu, Ranim memang tak ada cerita langsung apa yang dah berlaku dalam keluarga dia. Apa yang dah berlaku dalam rumah tangga dia. Dia tahan je semua penganiayaan yang si Jambas ni dah buat pada diri dia. Dalam masa yang sama, dia tetap juga pergi ke kelas. Yang kata dia pergi belajar bahasa Inggeris tadi kan. Dah tu, dia kena jaga anak dia. Dan dia kena layan suami dia yang tu. So bagi saya, dia adalah seorang wanita yang sangat kuat. Okey, lepas 5 bulan dia orang kahwin, Jambas dia pergi jaja cerita yang kata isteri dia tu gila sebab stres sangat dan kadang-kadang si Ranim ni jadi macam orang tak betul. Sebenarnya dia pergi jaja cerita tu supaya tak ada orang pun yang nak berkawan dengan Ranim. Jadi bila dah tak ada berkawan macam gitu, Ranim pun tak kerap sangat lah keluar rumah kan. Dia nak kurung je si Ranim ni dekat dalam rumah. Itu dia punya motif. Pada tahun 2017, Jambas tadi
kena balik ke Afghanistan. Dia cakap sebab dia nak uruskan pasport dan adalah documentation yang dia nak kena uruskan juga. Cuma masa Jambas ni ada dekat Afghanistan, dia langsung tak call Ranim, langsung tak bagi khabar pada Ranim. Seolah-olah macam vanish, hilang macam gitu je. Ranim cuba call, banyak kali dia cuba call, tapi tak dapat. So masa tu Ranim dengan mak dia putuskan untuk call je ayahnya Jambas ni. Nasib baiklah juga dia ada nombor telefon si ayah Jambas tu tau. Bila dah call tadi, ayah Jambas angkat. Jadi Ranim ni pun kenalkanlah diri kan. Saya isteri Jambas. Saya tak dapat nak hubungi Jambas. Saya call tak dapat dan saya risaulah. Dan ayah Jambas ni cakap apa tau? Jambas sebenarnya dah ada isteri dah dekat sini. Diorang dah ada 3 orang anak pun. Dan sekarang ni diorang tengah tunggu kelahiran anak keempat diorang. Oh my. Memang si Ranim dengan mak dia masa tu kelu lidah tau. Tak tahu nak cakap apa. Rupa-rupanya Ranim adalah isteri kedua Jambas. Selalu berlaku kan dalam filem Melayu. Sebenarnya tak nak cakap filem Melayu. Sebenarnya nak cakap memang selalu berlaku dalam kita punya masyarakat. Tapi itulah nanti macam ada pula yang terasa kan. Jadi selalu berlaku kan dalam filem Melayu. Sekali lagi. Dan Jambas sebenarnya dia tak ada plan langsung untuk bagi tahu Ranim yang kata dia dah ada isteri pun. Dia dah ada 3 orang anak. Masa tu Ranim sangat kecewa. Dia marah. Dan dia tahu yang suami dia tu penipu. Masa tu dia start fikir, kalau hal ni pun dia tipu, apa lagi yang si Jambas ni tipu dia? Lepas 2 bulan, Jambas ni balik ke England. Dah balik tadi, Ranim ni nekat. Dia nak tanya juga apa sebenarnya yang dah berlaku ni. Cuma sebab dia tahu, benda ni akan jadi satu pergaduhan yang besar dan takut jugalah kan kalau ada apa-apa yang akan berlaku dengan dia. So dia pun rakam perbualan dia dengan Jambas. It's not easy to find out everything and you want me to smile at you. I mean that how you want So to if you find out now I'm cheating on you, will you smile at me after 2 minutes? Haiti, I'm not cheating on you. I went to my wife. Yeah. She's my wife. Yeah. Yes, I'm not cheating on you. So you made her pregnant, that's not cheating? No, but she's my wife. Really? Yeah. You think so? Yeah. Going to your wife and making her pregnant, that's actually finished everything. I will just get divorced from you, get separate. So you really need to deal with it. With divorce. Okey, dengan rakaman tadi, kita boleh dengar dengan jelas kan yang Ranim kena serang dengan Jambas dekat akhir audio tu. Jambas ni pula tak ada rasa bersalah langsung walaupun dia dah menipu Ranim ni, tapi seolah-olah macam dia bangga dia buat benda tu tau. So masa tu lah Ranim ni nekat, dah apa nak jadilah. Dia tetap juga nak keluar daripada rumah tu. So Ranim keluar daripada rumah tu dan dia tinggal dengan mak dia balik. Jambas pula mestilah angin dia kan. Satu badan ni berangin. Dia pergi rumah mak Ranim. Lepas tu dia pergi mengamuk-ngamuk dekat sana. Dia panggil nama Ranim. Dia pergi tendang pintu rumah mak Ranim tu. Seolah-olah macam orang dah curi dah teddy bear dia. Dah tu sempat lagi tau, dia pergi send gambar yang tangan dia ni dah ditatu. Berdarah-darah macam gitu kan. Dan dia buat tatu nama Ranim. Cuma bila dia buat perangai mengamuk-ngamuk macam itu, tapi macam tak jalan kan, dia pun tukar taktik. Dia pergi minta maaf dengan Ranim. Dia merayu-rayu dengan Ranim. Lagi sekali keluar janji-janji manis yang lain pula. Biasa kecil-kecil suka makan gula-gula. Dan tak tahulah apa yang Ranim fikir masa tu. Sebenarnya dia dah boleh terlepas kot daripada si Jambas ni. Tapi dia pergi terima balik Jambas tau. Mungkin sebab alasan yang sama yang kenapa dia boleh pergi nikah dengan Jambas tu. Ya, kena ugut. Konon kata macam dia sanggup lukakan diri dia buat tatu tu semua. Macam itulah juga dia berani cederakan Ranim dan juga family Ranim ni. Atau mungkin juga si Jambas ni betul-betul merayu. Dan Ranim ni pun macam nampak kan si Jambas ni bersungguh-sungguh. Mungkin ialah akan berubah lepas ni. Pun mungkin juga kan. So dia maafkan Jambas dan dia pindah balik ke apartmen Jambas. Cuma kali ni dia bawa anak lelaki dia sekali. Tapi lepas dah pindah masuk ke apartmen tadi, Ranim dah jadi makin berjaga-jaga. Katanya setiap kali dia orang gaduh je, dia akan rakam. At least kalau ada apa-apa yang berlaku pada dia, rakaman tu akan jadi bukti yang kata si Jambas ni lah pelakunya. Jiran-jiran diorang ni pun kerap sangat dengar diorang ni bergaduh tau. Diorang dengar suara berteriak-teriak, suara menangis, suara barang dihempas, suara kanak-kanak menangis. Tak tahulah si Jambas ni nak tangan dengan bini dia je ataupun
anaknya pun kena sekali. Anak tiri dia kan. Pernah sekali jiran diorang ni pergi rakam masa diorang bergaduh tau. Jadi, lepas jiran dia ni dapat rakam suara yang menyeramkan macam gitu, so jiran dia pun pergi telefon polis. Pergi report benda ni dengan polis. Tapi bila pihak polis dah sampai dekat rumah, Ranim, dia tak nak besarkan hal ni. Dia tak nak ambil tindakan pada jambas. Kenapa? Tak tahulah. Jadi sebab tak ada dakwaan daripada mangsa, pihak polis pun dah tak boleh nak buat apalah kan. Dah itu hal rumah tangga diorang. Berhenti tak si jambas ni pukul Ranim? Tak berhenti dia. Bukannya makin elok sikit perangai dia tau, tapi makin menjadi-jadi. Masa tu dia pergi ambil pasportnya Ranim dan juga dia ambil surat beranak anak Ranim. Sebab dia tak nak dua beranak ni melarikan diri daripada dia. Dan jambas macam biasa, setiap kali bergaduh je, confirm ketang-ketung. Main masak-masak, confirm dia akan pukul Ranim. Sampailah satu hari, jiran dia ni dah tak tahan sangat dah. Yelah, asyik dengar orang kena pukul je kan. Lepas tu selalu sangat gaduh. Masa tu, jiran dia ni datang, ketuk pintu rumah. Dan sambil-sambil jiran dia ni bawa batang besi tau. Asyik kau je yang pukul orang, kau nampak berani sangat kan? Ni batang besi ni. Masa tu jirannya ketuk pintu rumah dia orang. Bila dia buka je, jiran dia pun marah-marah lah kan. Kau ni dah kenapa? Kau tak patut nak layan anak bini kau macam ni. Dah tu bla 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 bla, gaduh lah time tu. Ada yang cakap gaduh dengan bertengkar lain. Okey, dah tu bla 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 bla, bertengkar lah masa tu. Macam pelik pula saya sebut bertengkar. Okey, bertengkar. Jadi diorang bergaduh tadi, sampaikan si jambas ni larikan diri daripada situ. Ya kan, jirannya tu pegang batang besi tu. Kalau tak lari, maunya bocor kepala dia. Yang kelakarnya, tahu pula dia nak lari kan, bila nak kena hentam. Ingatkan kepala dia tu keras sangat sampai buat macam gitu sekali ke anak orang kan. Tahu pula takut. Dalam masa yang sama juga, jiran dia dah siap-siap dah call pihak polis ni. Bila pihak polis dah datang, sekali lagi Ranim ni tak nak ambil tindakan apa-apa. Dan sekali lagi jugalah saya tak tahu apa yang dia fikir masa tu. Cuma kali ni dia nekat, dia nak tinggalkan apartmen tu. Dia nak keluar daripada rumah tu, bawa anak dia dan tinggal dengan maknya. Masa dia tinggal dengan mak dia tu, dia macam buntu tau. Dia nak keluar daripada masalah ni. Dan dia tak nak ada kaitan langsung dah dengan jambas. Jadi masa ni, dia pun ceritakanlah segala-galanya yang berlaku dalam rumah tangga dia dekat mak dia. Dan mak dia ceritakan dekat semua family dia. Katanya pada masa tu, ahli keluarga dia ni panggil jambas. Datang sini bersemuka, kita bincang. Dia bukan lebih kepada bincang tau, tapi lebih kepada nak putuskan hubungan diorang. Masa ahli keluarga Ranim tadi panggil jambas ni datang ke rumah dia, diorang bagi tahu awal-awal lah, kau bawa ahli keluarga kau datang sini, kita bincang. Macam tu kan. Kononnya kita nak putuskan hal ni sekarang juga. Jadi diorang semua pun berkumpul. Bila jambas datang je, mereka terus terang dengan jambas, kau kena ceraikan Ranim. Dan lepas ni hubungan kau dengan Ranim dah tak ada apa-apa dah. Hubungan korang berdua dah berakhir. Sampai sini je. Jambas jawab, okey, dia faham. Tak tahu sama ada jambas ni dah lafaz cerai pada masa tu ataupun tak. Cuma sepatutnya bila dah berkumpul macam gitu, of course lah ahli keluarga dia ni minta dia untuk lafaz cerai macam gitu kan. Yelah, pernikahan dia orang ni pun bukannya daftar dekat negara England tu pun. Jadi cukup sekadar lafaz cerai je dah settle lah. So memang semua orang fikir masa tu masalah ni settle sampai kat sini je. Lepas ni memang dia takkan ganggu Ranim lagi dah. Lagipun dia dah setuju tadi kan, jangan ganggu Ranim lagi. Dia cakap ya. Jadi lepas semua dah settle, dah bincang apa semua tadi, dia pun kononnya dah setuju dah nak berpisah kan. Tapi jambas sebenarnya tetap juga sama. Dia tetap tunggu Ranim. Dia tetap obses dengan Ranim. Seolah-olah macam Ranim ni teddy bear kesayangan dia yang dia hilangkan hari tu. Allah, tak habis lagi kisah teddy bear kita. Iya, sampaikan dia sanggup tau hari-hari datang ketuk pintu rumah maknya Ranim. Dia tunggu je dekat luar rumah mak Ranim tu. Sampaikan dia tidur pun dekat luar rumah mak Ranim juga. Bukan sehari dua tau, tapi 12 malam berturut-turut. So kalau bukan perkataan obses yang sesuai dengan dia, apakah perkataan itu? Dah jadi gitu tadi, maknya Ranim dengan saudara-saudara Ranim ni bagi nasihat dekat Ranim. Katanya kita dah tak boleh dah nak biarkan si jambas ni bertindak suka hati je. Melampau sangat dah ni. Sampaikan dia berani pecah masuk rumah orang tau. So masa tu diorang bincang untuk laporkan benda ni kepada pihak berkuasa. Minta tolong dengan pihak pengadilan pula.
Jadi pada bulan Ogos 2018, diorang pergi buat laporan dan minta supaya pihak pengadilan ni boleh jauhkan Jambas dengan Ranim. So, diorang tunjuk bukti, diorang panggil saksi dan dah cukup dah semua dokumen. Pihak pengadilan tadi pun buatlah keputusan. Kata si Jambas ni dah tak boleh dah nak mendekati Ranim lagi. Diorang kena ada berapa jarak yang selamat macam tu dah kan. Dan si Jambas juga tak boleh dah nak menghubungi Ranim. Tak kisahlah nak call ke, WhatsApp ke, FB ke, semuanya tak dibenarkan. Kalau dia tetap juga kacau Ranim, dia akan dikenakan penjara selama 5 tahun. So, korang rasa Jambas ni dengar kata ke? Okay, Ranim masa tu memang happy sangat. Dia mula dah nampak sinar masa depan dia. Dia mula boleh lakukan apa yang dia suka. Dah tak dikongkong lagi dah. Dan masa tu dia fikir dia dah boleh bebas sepenuhnya daripada Jambas. Tambah pula, lepas ni perintah mahkamah dah keluar. Jambas dah tak boleh dah nak ganggu dia lagi. Dah tak boleh dah nak datang ke rumah maknya lagi. Nak pergi ketuk-ketuk pintu. Macam ketukan pintu dekat sahabat berenam tu dah tak boleh dah. So, dia fikir, Ranim ni fikir yang dia dah bebas. I'm free. Tapi sebenarnya dia salah tau. Jambas, dia seorang yang sangat tak tahu nak cakap sangat apa Dia tak putus asa. Dia bukannya makin menjauhkan diri tau. Tapi makin jadi stalker adalah. Dia marah dengan keputusan Ranim untuk tinggalkan dia. Dan macam yang dia cakap, pada hari pertama diorang akad nikah, diorang bila dah bernikah, tak ada istilah isteri meninggalkan suami. Sebenarnya mungkin juga kan dia cakap macam gitu pada hari pertama pernikahan tu sebab dia tahu dia dah ada bini dah. Jadi dia cakap macam itu supaya si Ranim ni, bini kedua dia, tak tinggalkan dia. Kan? Makcik bawang. Okey, lepas beberapa hari daripada perintah mahkamah dikeluarkan, pada 26 Ogos 2018, Ranim dengan mak dia keluar berdua je. Masa tu dia orang keluar jalan-jalan, keluar pergi melawat keluarga yang terdekat. Dah tu dia orang pergi makan malam dekat restoran Rotana. Dalam CCTV restoran tu sebenarnya ada terakam kelibat Jambas yang tengah intip gerak-gerinya Ranim. Mula-mula dia intai-intai dari luar je. Lepas tu dia berani pergi dekat dengan Ranim. Dan mereka bergaduh dekat depan pintu restoran macam itu. Dah tu Ranim tadi pun terus masuk ke dalam restoran. Yang mana pada masa tu, mak dia dah tunggu dah dekat dalam restoran tu. Dalam masa yang sama juga, Jambas ni dia ikut masuk ke dalam restoran tu tau. Dan dekat situlah dia orang bergaduh besar. Jambas ni, dia pergi ambilnya telefon Ranim. Apa motif? Tak tahulah dia. Dan bila Ranim merebut balik daripada Jambas, tapi tak dapat, itulah yang maknya Ranim ni pula yang cuba rebut dan diorang bergaduh dekat situ. Padahal masa tu, semua orang ada dekat situ tau. Maksudnya ramai sangat yang ada dekat dalam restoran tu. Tapi Jambas ni macam dah tak ada muka dia tau. Atau mungkin dia pakai bedak tebal sangat tak? Mungkin juga dia dah pakai bedak tebal-tebal kan? Sekarang tak cantik. Nanti aku balik di rumah pakai bedak banyak-banyak. Baru tahu. Jadi masa tu ramai orang yang pergi mendekati dia untuk meleraikan pergaduhan tu. Dan ada saksi yang dengar Jambas ni cakap, Ranim, kau dah khianati pernikahan kita. Kau takkan selamat. Aku akan bunuh kau dan keluarga kau. Dia dah berani dah nak ugut Ranim depan orang ramai tau. Sekali fikir memang betul lah si Jambas ni, dia punya obses tu sampaikan hilang akal dia. Jatuh lepas tu nak kutip balik dah tak ada. Masa tu lah sebab dah jadi pergaduhan yang besar kan. Jadi pekerja restoran ni pun halaulah dia orang semua keluar. Dan Ranim dan juga mak dia pun kena keluar juga daripada restoran tu. Cuma diorang macam nak cepat-cepat balik rumah sebab dia rasa macam tak selamat kan. Jadi sebelum diorang balik rumah, Ranim ni buat keputusan untuk telefon pihak polis dulu dan maklumkan hal ni. Dalam jam 10.34 malam, sempatlah Ranim call pihak polis dan laporkan hal ni. Masa tu, dia call dekat kaunter restoran tadi. Dan dia cakap yang Jambas dah ganggu dia dengan mak dia. Dan dia dengan mak dia pun kena pukul dengan Jambas ni. Padahal perintah mahkamah pada masa tu dah keluar dah. Kata Jambas tak boleh lagi nak ganggu Ranim. Cuma, tak tahulah kenapa pihak polis yang terima aduan ni, dia cakap yang dia tak jumpa pun perintah mahkamah yang kata Jambas ni tak boleh pun nak mendekati Ranim. Maksudnya dalam sistem dia tu tak adalah perintah mahkamah tu. Pelik juga kan. Dan masa tu Ranim pun dah buntu dah.
So, apa yang dia kena buat sekarang kan? Nyawa dia dengan mak dia masa ni terancam. Dia cakap yang dia rasa tak selamat sekarang ni. Dan masa tu, pihak polis ni cakap tak apa. Dia akan hantar anggota polis ke restoran tu. So, tunggu je lah dekat situ. Okey, Ranim dengan mak dia pun tunggulah dekat situ kan. Tunggu. Sampai setengah jam. Dah setengah jam ni tunggu. Tak sampai-sampai lagi pihak polis ni. Dia dah lah rasa macam tak selamat kan. Rasa macam duk ada-ada je si jambas dekat-dekat dia. Dan pihak polis yang kata nak sampai tu pun tak sampai-sampai juga. So, dia orang buat keputusan. Dah tak nak tunggu dekat situ dah. Dia orang nak balik. Kalau dah ada kat rumah, dia orang rasa macam selamat. Yelah, siapa-siapa pun kalau jadi benda macam gini, of course lah, rumah adalah tempat yang paling kita rasa selamat. Jadi, diorang pun pergilah daripada situ tanpa menunggu pihak polis ni. Dalam pukul 11:09 malam, Ranim sekali lagi call pihak polis dan dia bagi tahu yang kata dia dah tak nak dah tunggu dekat situ dan dia sekarang ni on the way untuk balik ke rumah. Lepas Ranim dan juga emaknya balik, barulah pihak polis yang diarahkan pergi dekat tempat kejadian tu sampai dekat sana. Dalam jam 11:42 malam, sekali lagi Ranim call pihak polis. Dia tanya pihak polis sekarang kat mana. Dia cakap yang dia dah ada dekat depan rumah dah. Dan dia tunggu pihak polis sampai. Mungkin masa tu macam dia tunggu dalam kereta ke apa kan. Yelah kan takut nak keluar. Lepas tu nak berjalan. Satu hal lagi macam agak gelap lah dekat area situ. Dah tu sunyi pun satu hal juga. Tak lama lepas tu, dalam pukul 12.26 pagi, Ranim call pihak polis sekali lagi. Katanya dia dengan mak dia akan masuk ke dalam rumah. Dia takut kalau dia tunggu juga dekat luar ni, mungkin si jambas ni akan cederakan dia orang. Dan pihak polis tu cakap, tak apa, nanti dah sampai dah masuk dah dalam rumah nanti, kunci pintu rapat-rapat dan kalau jambas tadi pergi juga rumah tu, cepat-cepat telefon polis. Sebenarnya, dalam masa yang sama, si jambas ni, lepas dia balik daripada restoran, dia terus pergi ke kedai pakcik dia. Kedai sebeneka kan. Masa tu, dia pergi ambil pisau dapur. Dah tu, dia pergi bawa van putih milik pakcik dia. Dan dia pergi ke rumah maknya Ranim. Dah sampai dekat rumah mak Ranim tadi, dia tengok kereta Ranim ni belum ada lagi kan. Maksudnya belum sampailah si Ranim ni. Dan dia pun pergilah parking van dia tadi. Agak jauh juga daripada perkarangan rumah tu. Dah tu dia pergi menyorok dekat dalam semak-semak macam itu sambil-sambil pegang pisau. Dan masa tu dia tunggu je sampai Ranim dengan mak dia tu sampai dekat perkarangan rumah dia orang. Dalam jam 12.30 pagi, pihak polis ni call Ranim. Sebenarnya pihak polis ni call untuk bagi tahu Ranim yang dia dah buat dah appointment untuk Ranim ni datang ke balai polis esok pagi untuk buat laporan. Dalam masa yang sama, Ranim dengan maknya ni tengah berjalan untuk masuk ke dalam rumah mak dia. Dan jambas yang menyorok tadi, dia nampak je kelibat Ranim dengan mak dia. Terus dia pergi kejar si Ranim tau. Dia meluru ke arah Ranim. Lepas tu dia pergi tikam Ranim dengan pisau dapur yang sepanjang 30 cm. Dia tikam Ranim tu berkali-kali. Dan maknya Ranim pun cuba untuk selamatkan Ranim. Tapi dia pun jadi bangsa jambas juga. Mak Ranim pun sama, dia sendiri ditikam berkali-kali oleh jambas. Ahli keluarga mereka yang ada dalam rumah sedap je tidur masa tu. Diorang sampai tersedar tau. Terkejut sebab diorang dengar satu teriakan yang sangat ngeri. Dah tu diorang terjaga, diorang keluar daripada rumah untuk tengok apa yang berlaku. Dan masa diorang keluar tu lah, diorang nampak Ranim dengan maknya dah bergeletak dekat situ. Dan dia nampak penampakan jambas yang sedang melarikan diri. Jadi mereka berdua disahkan meninggal dekat tempat kejadian. Dan sebenarnya sebelum kejadian berlaku, Ranim dia pernah bagi tahu mak saudara dia tau. Dia cakap yang dia rasa macam hidup dia ni tak lama dah. Dia tahu yang jambas ni akan cari dia dan juga bunuh dia. Dia macam dapat rasakan semua tu. Tak lama lepas tu, pihak polis sampai dekat tempat kejadian. Tapi Ranim dengan maknya memang dah tak dapat nak diselamatkan dan mereka terus cari dekat mana keberadaan jambas. Lepas kejadian tu berlaku, jambas ni sempat lagi tahu. Dia pergi tukar baju. Lepas tu dia pergi cukur janggut dia ni bagi rapi sikit. Dan mungkin dia cuba tukar image macam gitulah kan. Untuk buat penyamaran ke apa kan. Dia tak tahu yang orang tu on call dengan polis masa kejadian tu berlaku. Dah tu dia pergi ke chicken shop pula. Sempat lagi beli makanan dekat sana.
Seolah-olah macam tak ada apa-apa pun yang berlaku. Sera pula dia kan. Psycho, serius lah psycho. Ni bukan obses je ni, psycho ni. Katanya masa tu Jambas ni dia berharap adalah komuniti Afghanistan yang tinggal dekat area situ yang boleh tolong dia. Jadi dia bolehlah menyorok dengan pertolongan mereka. Dah tu dia plan untuk pergi ke tempat lain, mulakan hidup baru. Cuma pada masa yang sama, pihak polis ni dah sebarkan gambar Jambas dan juga ciri-ciri dia sebagai wanted macam tu lah kan, atas sebab dah melakukan pembunuhan. Bukan seorang tapi 2 orang. Double homicide dipanggil. So masa tu pihak polis ni minta bantuan semua orang, terutama sekali komuniti Afghanistan. Sebab pihak polis ni macam dah dapat hint lah kan, yang kata mungkin lepas ni si Jambas ni akan minta bantuan daripada komuniti Afghanistan. Dalam masa yang sama juga pihak polis tawarkan sebanyak £5,000 untuk mana-mana pihak yang ada maklumat tentang Jambas. Jadi menurut bekas pendakwa raya Nazir Afzal namanya, dia pun orang Timur Tengah juga, katanya kebanyakan lelaki dalam komuniti Afghanistan tu memang akan sokong tindakan Jambas. Sebab bagi diorang, isteri yang durhaka ni hukumannya bunuh. How come? Cuma ada jugalah yang berfikiran sebaliknya. Tambah pula ada hadiah kan, wang tunai sebanyak £5,000. Jadi tak lama lepas tu, pihak polis ni dapat info daripada salah seorang komuniti Afghanistan. Katanya, Jambas ada menyorok dekat gudang penyimpanan sebuah restoran. Bingo. Dah tahu dah si Jambas ni ada menyorok kat mana. Apalagi pihak polis tadi tak tunggu lama tau, terus pergi serbu gudang tu. Dan Jambas yang tahu pihak polis tadi datang serbu gudang, dia terus lari ikut laluan belakang. So ada CCTV yang terakam dia melarikan diri daripada pihak polis dan dia pergi panjat kereta untuk lompat pagar. Tapi tak sempat. Pihak polis sempat sampai dulu. Dah tu pihak polis tadi pergi sembuh mata dia dengan air lada sebelum dia ditangkap. Eloklah tu kan. Kalau dalam filem tu confirm dah kena bertembak. Kau dah kenapa nak comparekan dengan filem? Itu khayalan menjelma. Jadi Jambas mengaku bersalah dengan membunuh Ranim dan juga maknya Ranim, dan dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimum 32 tahun. Sekarang terfikir juga saya tahu, macam mana si Jambas ni layan isteri pertama dia? Ataupun memang semua wanita Afghanistan ni macam dah terbiasa dah dapat layanan macam gitu? Atau mungkin isteri pertama dia tu macam dengar kata sangat ke? Ikut je apa yang dia cakap tanpa bantahan kan? Jadi ada satu psikologi yang berpendapat, katanya Jambas ni punya pemikiran bila dia dah menikah dengan Ranim, itu adalah saat Ranim akan jadi milik dia selama-lamanya. Dan dia berhak, dia boleh buat apa je yang dia suka dengan Ranim. Seolah-olah macam pergi kedai, berkenan dengan teddy bear ni, lepas tu pergi beli teddy bear tu, dah bayar dah, lepas tu bawa balik rumah, suka hatilah lepas ni nak buat apa dengan teddy bear tu. Nak lenyek-lenyek dia ke, nak pergi baling sana baling sini ke, suka hati dia. Kan dah cakap lebih elok berkahwin dengan teddy bear. Ish, geram pula gitulah. Lupa. The end. Okay, saya rasa korang pun ada pendapat korang sendiri, sebab hal-hal macam ni pun banyak juga kan berlaku dalam masyarakat kita kan. Banyak juga berlaku dekat Malaysia ni Makcik bawang. Jadi jangan segan silu untuk komen dekat bawah. Tapi jaga bahasa anda, please. Bahasa melambangkan bangsa kan. Jadi saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Macam biasa, kalau korang sukakan video ni, kalau korang sukakan video kes, korang jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.